Apakah kesyukuran anda pada hari ini? Jom kita sama-sama recap balik apa telah berlaku dalam hidup kita pada hari semalam. Apakah satu kejayaan yang anda telah capai pada waktu semalam? Okey, sebelum tu jap. Bagi kita tenang jap. Okey, bismillah. Okey, jadi apakah satu goyang pula dah. Langgar sorry saya terlanggar wayar. Okey, jom sama-sama kita ingat balik apakah satu kejayaan kita semalam. Alhamdulillah anda mungkin dapat selesaikan, lunaskan satu hutang. Alhamdulillah dapat pergi kerja semalam. Tahniah kepada anda yang pergi bekerja. Tahniah kepada saya juga masih kat rumah lagi. Dah masuk bulan ke-9 tuan-tuan. Masya-Allah 9 bulan lah ya Allah. Baru nak keluar balik nak pergi ceramah. Tak apalah tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sayang kita, sebab tu Allah Ta'ala datangkan macam-macam jenis ujian kat kita. Alhamdulillah, apakah yang anda nak syukuri semalam? Sebab lagi banyak senarai kesyukuran anda setiap pagi. Sebenarnya bagusnya setiap pagi anda tulis je kesyukuran anda. Sebab apa? Setiap satu nilai kesyukuran itu akan membuahkan lagi banyak kesyukuran yang datang. Sebab barang siapa yang bersyukur, wa in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur bersyukur sesungguhnya aku akan tambah nikmat. Saya cari air saya mana pergi. Okey, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang ingkar sesungguhnya azabnya sangat pedih. Okey, siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi dia rezeki yang sangat luas kat dia. Tapi kalau dia dah mula kufur, dia dah mula lari daripada perintah Allah, maka azabnya sangatlah pedih. Tuan-tuan, Waalaikumsalam Kak Azita. Yang tuan mati Allah semua, Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada diri kita sayang kita. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada seorang hamba sayang diri kita. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada mak ayah kita sayang kita. Allah sayang kita lebih daripada seorang mak yang sedang menyusukan bayi, menyayangi bayi tersebut. Jadi tuan-tuan, betapa baiknya Allah Ta'ala yang telah jaga kita daripada dulu sampai sekarang. Ada tak Allah Ta'ala sekejap nak berhentikan tuan-tuan punya nafas? Kalau berhenti sekejap tuan-tuan meninggal terus. Tak ada dah. Jadi hari ni Allah bagi rezeki tuan-tuan, Allah bagi rezeki nafas. Alhamdulillah dapat uruskan abah yang masih terbaring selepas menjalani operasi. Masya-Allah besar pahala akak. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, waktu saya ni cuaca hujan kan. Siapa duduk Selangor hujan dia tak ada air. Semua orang kata tak ada air, tapi saya tengok juga kawasan section 25, section sekian-sekian, section U12. Saya punya nama tempat ni section U13, Setia Alam. U13. Alhamdulillah tak termasuk dalam senarai tu. Syukur sangat tuan-tuan. Alhamdulillah tempat saya ada air lah. Jadi semalam saya tengok guru saya Ustaz Abid Liu, masya-Allah, antara apa yang dia buat, dia beli air. Dia beli dua tong lori. 2 trailer lori, bukan tong lah, 2 trailer. 2 trailer lori dihantar dekat Batu Keh. Allahu Akbar. Masya-Allah. Boleh tak komen kat bawah siapa yang kat Selangor yang tengah tak ada air sekarang? Bagi boleh tulis kat situ, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mati Allah semua syukur dapat hidup semula. Betul. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah Taala yang bagi kita hidup daripada kita dimatikan. Tuan-tuan, malam tadi kita baru je meninggal dunia dan roh kita dimasukkan semula, kita boleh bernafas semula seperti ini. Tuan-tuan, mati Allah semua, Allah baik pada kita. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Ar-Razzaq Dzul Matin. Allah yang Maha Kaya, Allah yang bagi kita macam-macam nikmat. Allah bagi nikmat anak, Allah bagi nikmat isteri, Allah bagi nikmat suami, Allah bagi nikmat keluarga, Allah bagi nikmat memandang keluarga, Allah bagi nikmat dapat telefon mak ayah, Allah bagi nikmat penglihatan, Allah bagi nikmat dapat bersalaman. Tetapi tuan-tuan, waktu ni kita tak boleh nak salam-salam dah macam dulu-dulu. Dulu masa boleh salam-salam tu kita sombong-sombong. Sekarang dah memang terus tak boleh salam. Terus dah ditarik nikmat. Apa kita rasa? Kita rasa rindu nak salam orang tu. Kita rasa macam dah lama tak salam dengan kawan sebelah kita. Kita rasa macam dah lama tak peluk dia. Lama kita tak boleh. Dah waktu kena ikut Shopee lah, sekarang tak boleh dah kan. Nanti kan salam-salam kan terbawa pula. Nauzubillah kan. Jadi tuan-tuan mulia dimati Allah SWT. Kak Ain, ada air tak Kak Ain? Kak Ain duduk Selangor. Alhamdulillah ada air Tanya. Sebaik ada air. Okey. Ada orang waktu ni air pun tak ada. Ni cerita pasal air betul. Tapi ada orang air yang ni, air banjir rezeki tu pun tak ada. Tak masuk dalam rumah dia. Kerana rumah dia begitu tebal dengan benteng. Ingat tak saya cerita masa hari Isnin? Saya ada satu hari saya cerita. Kerana benteng dia terlalu tebal, iaitu benteng perisai dosa. Jadi benteng perisai dosa itulah yang kita nak hakis dan kita buang dia supaya rumah kita dilimpahi dengan air, iaitu rezeki yang tak pernah berhenti mengalir.
Jadi tuan-tuan, best ke best kalau anda sentiasa doa begini, ya Allah, boleh tulis kat kolom komen doa saya ni, ya Allah jadikanlah rezeki saya seperti, saya teringat kepada seorang artis ni, nama dia Nilofa. Anda kenal tak? Tak, kalau tak kenal kan. Sebab saya dapat kongsian ni, ayat ni pun daripada status dia rasanya. Antara doa dia adalah, ya Allah jadikanlah rezeki saya mengalir seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Jadi mulai hari itu saya pun ambil doa tu. Sebab kita jangan pandang pada siapa yang berkata, tapi pandanglah pada apa yang dikatakan. Ya Allah jadikanlah rezekiku seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Betul tuan-tuan. Air zam-zam ni daripada dulu sampai sekarang ada. Daripada 1000 tahun lebih yang lalu, 1400 hijrah, Nabi telah tinggalkan kita. Sebelum tu lagi, berapa ribu tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, air zam-zam tu dah ada dah di kota Mekah. Dan sampai sekarang dia masih mengalir, tak berhenti mengalir. Padahal tuan-tuan, dia apa? Dia bukan setakat mengalir tuan-tuan, dia memberikan manfaat kepada juta manusia. Dan manusia yang dapat manfaat itu dah meninggal dah pun. Nampak tak tuan-tuan betapa barakahnya air zam-zam yang ada di Baitullah Ka'bah. Jadi tuan-tuan, best ke best kalau kita punya pahala macam tu. Hai Kak Zawai Ibrahim, Waalaikumsalam. Jadi seronok ke tuan-tuan? Seronok sangat tuan-tuan. Seronok sangat-sangat jika seandainya kita punya pahala begitu. Kita punya, bukan setakat pahala, kita punya rezeki tak berhenti putus-putus tuan-tuan. Saya tengok alhamdulillah Allah Ta'ala masih jaga saya. Allah Ta'ala masih beri saya rezeki juga. Walaupun saya terputus asalnya, saya rasa saya tak terputus lama lah tuan-tuan. Saya rasa saya terputus 2-3 hari je. Tapi kadang-kadang saya je merasakan macam 9 bulan dah terputus. Tapi kalau saya fikir balik, apa yang saya dapat yang lain-lain tu bukan rezeki namanya. Contoh saya terputus daripada pergi Mekah, saya terputus talian untuk terbang ke Mekah, tak boleh terus. 300 mutawi seperti saya, Andalusia Travel, kami tak boleh terbang. Travel lain pun sama, tak boleh terbang terus. Tak boleh terbang, tak boleh fly, tak boleh cari rezeki kat Mekah, tak boleh tolak kursi roda, tak boleh tawaf Baitullah, tak boleh bawa jemaah ziarah tambahan, tak boleh bawa ziarah Madinah, tak boleh jual kurma. Kan, semua tak boleh. Tapi tuan-tuan, saya ingat selepas saya balik tu, antara rezeki yang saya dapat adalah, masa tu saya ingat guru saya bagi tahu, antara guru saya Dr. Aziz Osman lah. Dia kata, kalau dalam bidang bisnes ni, mulakan dengan apa yang ada di tangan. Waktu tuan-tuan, kat tangan saya tahu ada apa? Saya tengah makan kurma masa tu. Kebetulan masa tu pula dah dekat dengan bulan Ramadan. Jadi apa yang boleh saya lakukan waktu itu adalah jual kurma je lah. Okay? Sebab saya nak buat benda lain, saya dah macam start sekejap. Saya start terus macam, apa aku nak buat macam tu. Saya nak buat apa ni? Tapi saya ingat, tuan-tuan, betul tuan, anda kena tenang. Bila anda tenang, segala musibah, segala masalah tu selesai. Jadi waktu tu tuan-tuan, bulan 3, waktu bulan 3 ni saya tengah rancak bagi ceramah. Saya tengah, orang kata, jadual saya tengah penuh, hari-hari penuh. Bayangkan tuan-tuan, daripada jadual saya ceramah yang penuh tu, hari lepas tu dia lenyap macam tu. Sebab pemberi rezeki ni sampai Allah kan. Sebabkan COVID-19 ni dia lenyap tu, tarikh-tarikh tu semua hilang, dia jadi hidden. So, saya dapat surat tu bertalu-talu tuan-tuan. Tahu tak macam ni perasaan saya? Contoh saya dah letak dekat saya punya kalender, dekat saya punya billboard. Ini sale ni berapa ribu kan. Ni contoh ceramah sini 500, 600, ni 1000, ni 3000. Macam tu lah lebih kurang kan. Tak ada beritahu lah apa-apa kan. Macam tu lah semua tu dah ada dah. Dan saya dah buat collection dah. Total ni income saya bulan ni. Tapi tuan-tuan, sekelip mata je kan. Sekelip mata je datang surat yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, ceramah esok kita tunda sebab kes dah meningkat. InsyaAllah baik kak. Saya dalam hati tu, ya Allah kan, Allahu Akbar, dia dah mula dah ni kan. Hari ceramah saya terakhir adalah pada 17 Mac rasanya. Kita PKP 18 kan. Saya dah sampai kat Johor, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor. Saya dah dijemput kat situ dekat 6-7 kali. Masuk kali ke-6 lah tu. Tu kali ke-6 saya ceramah tuan-tuan kat situ. Program urus stres. Siapa yang stres boleh jemput saya lah. Sebab tu kalau anda dengar ceramah saya pagi-pagi, anda insyaAllah lah rawat stres anda. Sebab saya memang ada modus stres ni. Saya duk bawa modus stres ni. Okay? Saya bukan nak stres korang, tapi modus saya adalah untuk merawat stres anda. Tapi kalau anda nak suruh saya buat program urus stres tu dalam sesi live ni, anda kesian kat anda lah. Nanti nak kena tunggu saya sampai 1 hari pula menghadap kan. So tak perlu lah kot. Kecuali nanti kalau ada rezeki saya buat secara online, kalau anda nak join lah, kalau anda nak sertai. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, apakah yang berlaku waktu tu? Waktu tu
memanglah saya buat program urus stres, lalu saya juga yang stres. Okey. Sebab apa? Sebab bayangkan satu-satu surat datang tu. Lepas tu dah berita penganjur kata, "Ustaz, ceramah kita hari ni sampai pukul 12 je lah. Sebab kami kena berhentikan awal. Hari esok dah start PKP." Saya, ya Allah, macam terdiam, tak tahu nak cakap apa. Terduduk sekejap lah. Kita apalah. Penganjur pun setuju, kata tak apa Ustaz, jangan risau, kita bayar separuh. Tu lega sikit lah. Sebab nak bayar penceramah yang lain, nak bayar cameraman saya nak bayar driver, kan banyak kerja tu. Nak bayar ni bayar tu kan. Mungkin anda nampak macam senang je, tapi nak bayar orang tu. Jadi tuan-tuan ni mati Allah SWT. So jadual saya yang saya tengok dekat saya punya kalender, tuan-tuan. Contoh hari ni dah start PKP 18 bulan. Itulah 18 Mac tu. Lepas tu saya tengok jadual saya yang 19 bulan. Allah Akbar. Sepatutnya hari ni saya ceramah dekat Ma'at Ihya Ahmadi, Banting. Ini sale macam ni. Isteri saya kata, "Bang, tak ada kenang lah bang." Isteri ni penting tak, tuan-tuan? Walau hebat macam mana pun suami dia ustaz ke apa ke, motivator, penceramah ke, kadang-kadang dia kalau down tu tersungkur juga, tuan-tuan. Jadi anda sebagai isteri, anda kena cepat-cepat counter lah. Anda kena pandai, "Bang, dah bang, dah tak ada rezeki macam mana kan?" Macam tu. Saya tanya kat sekolah kan, "Kak, Ustazah nak apa kata Ustazah kita ejah tarikh lah. Kita ejah tarikh contoh bulan 9, 10 macam ni lah kan, ejah tarikh. Itulah Ustaz, nak janji dengan Ustaz pun tak berani juga. Lala sekolah pun tak berani nak letakkan tarikh. Lala sampai kesudah lah. Sampai sekarang tak ada tarikh." Macam tu kan. Lepas tu masuk hari lain pula. Hari lain pun sama, saya tengok sepatutnya saya ceramah sekolah ni SMKC Bentong, ni MRSM, SBP, ni sepatut corporate, ni sepatut program guru, apa semua-semua tu lah kan. Dan hari demi hari saya kata dah lah, cukup lah. Saya buka saya punya kalender saya tu, saya delete semua. Okay. Untuk bagi saya tidak terlalu lama-lama dekat dia. Maksud terlalu memikirkan sale ni tak masuk, memikirkan sebab nilai dia 5 angka tu, bukan sekat 3 angka, 5 angka kalau total semua sekali tu. Jadi saya termenung tu lama lah. Sebab saya dah cancelkan 2 penerbangan saya pergi umrah. Saya cancelkan. Sebab apa saya cancel? Sebab saya jadual ceramah saya penuh. Buat apa saya nak terbang lagi? Sebab saya boleh cari rezeki kat Malaysia. Kenapa saya nak kena terbang sampai tinggal anak keluarga saya? Jadi bulan 3 tu saya memang saya tekad, kata saya cancelkan pergi Mekah dua-dua, awal dengan penerbangan akhir mengawal. 2. Rupanya sebelum saya sempat cancel, Allah Ta'ala dah cancelkan saya dah. Okay. Masa saya kat Mekah, Madinah tu, kali terakhir kat Madinah saya buat live. Kalau tuan-tuan perasan, nanti saya relivekan balik video lama. Dan kalau anda tengok saya gambar saya kat Madinah Mekah tu, saya tunjuk balik lah. Sebenarnya saya rindu. Kalau anda tengok saya gambar Mekah Madinah, saya tunjuk kat Facebook ni, sebenarnya saya rindu saya nak berada di sana. Jadi bila saya livekan video saya kat sana, saya rasa diri saya kat sana lah. Tuan-tuan tak rasa ke macam saya ada kat sana bila saya relivekan video tu? Jadi kalau anda tengok video tu, anda tengoklah sampai habis, supaya anda juga dapat rasa, oh gini suasana kat sana. Jadi tuan-tuan yang mulia dimati Allah SWT, jam ustaz juga ingat saya jam apa. Jam kat belakang ni ayah mertua saya buat, ayah Koshumi, dish ni buat. Dia ada bagi tahu saya kalau siapa yang nak beli, tapi saya tak sempat lagi nak bagi tahu. Kebetulan Kak Farhana tanya, saya bagi tahu je lah. Kau nak buat design sendiri ke, nak ada nombor ke, Arab semua boleh lah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, apakah yang dapat kita recap daripada kisah tadi? Siapa yang bagi rezeki? Siapa yang tarik balik rezeki tu? Allah. Siapa lagi? Allah lah. Jadi anda nak buat apa? Anda nak marah ke Allah? Anda nak marah? Okay. Cuba anda bayangkan. Pertama, Allah nak ajar kita yakin. Maju ada Kak Umi bagi motivasi, betul. Isi saya kalau bagi motivasi, dia bukan bang sabarlah, bukan macam tu. Dia tegas. Dia garang sikit. Jadi dia bawa, dia sentap sikit kat diri saya. Kalau tidak, saya macam selesa je. Sebab tu anda kalau nak berjaya dalam hidup ni, kena ada orang yang tegas dalam hidup lah. Contoh ada guru, ada mentor yang ketuk kepada kita, supaya kita stres sikit buat kerja. Supaya tak ada menangis je, tidur je kan. Buat tak tahu je. Kalau tidak, saya dah tidur menangis kan. Apa jadi kan? Tak makan, tak minum semua. Tapi Alhamdulillah pagi tadi dapat minum shake pula tu. Nutrition lah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia rahmati Allah. Rahmati Allah SWT. Masa saya dekat Madinah, saya tak habis cerita je. Masa saya kat Madinah, tuan-tuan, topik kita tak masuk je tau. Tak masuk je. Sebab saya kalau anda jadi jemaah saya, dia dalam cerita ada cerita. Macam tu lah. So kena sabar je lah mengetahui macam ni. So masa dekat Madinah, tuan-tuan, apa yang berlaku? Masa dekat Madinah ni, saya buat live lah, macam biasa lah kan.
Assalamualaikum tuan-tuan mati Allah semua. Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir saya di Madinah kerana saya nak balik dah. Anda ingat tak kata-kata saya adalah ini adalah hari terakhir saya. Tuan-tuan, memang betul-betul sampai sekarang hari terakhir. Jadi hati-hatilah dengan apa kita cakap. Okey. Hai Umi Aniza, masya-Allah. Syed terbaik campur kurma sedap ustaz bagi. Betul tak? Campur kurma ajwa kat Saya tumis dia tak ada stok dah, saya tak jual lah. Dulu semasa seronok nak jual, tak ada orang nak beli. Sekarang orang sibuk tanya, malas saya nak cari. Kenapa susah nak dapat sampai? Nak kena tunggu sebulan baru sampai. Okey. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya buat live kan. Saya buat live, saya kata apa? Tuan-tuan dan puan, ini adalah hari terakhir saya di Madinah. Memang betul itu hari terakhir saya. Saya tengok balik gambar tu, ya Allah. Saya pakai vest hijau. Masa tu saya bawa jemaah Mahabatin Travel. Rupanya itulah jemaah terakhir saya, iaitu jemaah yang ke-50 dalam hidup saya. Tak tahulah tuan-tuan bila umrah ke-51 saya. Doakanlah awal Januari ni umrah 21. Saya nak yang anda semua-semua ni. Okey. Betul Kak Ami memang tegas, tapi alhamdulillah kalau tak jumpa dia saya rasa tak berada kat sini. Oh, masya-Allah Kak Ain Kak Ain salah seorang peserta kami, iaitu program kursus online. Kelas online Kak Umi Aniza pun sama. Ramai dah banyak dia punya perubahan ni, masya-Allah. Saya tengok gambar Kak Ain semalam, tahniah Kak Ain. Lain betul Kak Ain macam bukan Kak Ain tu. Tak tahu nak kata siapa Okey. Saya pun tuan-tuan, kalau anda perasan, saya dulu pun macam tu Kak. Dulu saya tombang besar, makan macam-macam lah. Makan unta, kambing, hari kat Mekah Madinah tu. Tak boleh stop lah. Jemaah saya tanya, "Ustaz, malam ni makan mana?" Belum habis lagi malam ni. Ni tengah makan unta ni. "Ustaz, esok kita makan mana?" Nampak tu soalan jemaah saya. Memanglah siang-siang saya bawa jemaah pergi Raudah, saya bawa ziarah tambahan, saya bawa ziarah Madinah. Saya suka bawa jemaah pergi ziarah-ziarah ni. Saya bawa jemaah tempat yang orang tak pernah ziarah, yang jarang-jarang mutakhir buat pergi ziarah, situ saya bawa. Sebab jemaah kata, "Ustaz, saya dah 5 kali pergi umrah, saya tak pernah rasa betul-betul buat macam ni." Saya pun kata, "Jomlah. Jom cari ilmu, cari tempat mengingat tentang mahabbah Nabi SAW." Tapi saya collect duit lah untuk bayar saya tambang, sewa bas. Sebab benda tu tambahan, bukan tambahan kan. Jadi tuan-tuan boleh mati Allah SWT, apa yang berlaku apa yang berlaku tadi, maknanya nak kata rezeki itu siapa yang punya? Khairul razikin, iaitu sebaik-baik pemberi rezeki. Program kita baru bermula. Cakap dengan sebelah, baru mula ni. Okey, jangan keluar lagi. Tapi kalau anda ada kerja, tak apalah, nak macam mana kan. Tapi kalau urusan kerja anda itu sangat penting, anda teruskan. Jika boleh ejah-ejah, anda ejah lah. Maksudnya letak je saya punya ni kat sini. Dan saya nak bantu anda, minta bantuan anda, tolong tekan share. Mungkin anda yang tak kenal, nama saya Ustaz Saifullah. Saya adalah pembimbing agama Mekah Madinah. Dan waktu ketika ini saya sedang PKPB selama 9 bulan. Dan saya juga merupakan motivator, trainer. Saya Smart Resources. Itu syarikat saya pada umur 25 tahun. Alhamdulillah saya dah berjaya untuk ada syarikat sendiri. Dan saya adalah pengarah urusan. InsyaAllah, alhamdulillah, doakan. Dan tuan-tuan mati Allah semua, apa poinnya adalah anda mesti yakin. Artinya anda yakin anda di jalan yang benar. Anda mesti yakin di jalan yang benar ni. Allah yang maha rezeki, Allah Al-Khali Al-Mukhni. Allah Al-Mukhni, iaitu yang maha kaya. Allah yang maha kaya, Al-Khalil. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah pemurah, Allah penyayang. Kerana sayang Allah, pemurah Allah tu, kita dapat macam-macam nikmat sekarang. Macam-macam nikmat. Kalau macam Kak Ain dia jom program, dia dapat nikmat apa? Dia dapat nikmat kurus. Kak Umi Aniza pun sama, dapat nikmat umur macam 40 tahun. Allahu Akbar Masya-Allah. Tu yang bestnya. Itulah nikmat kesihatan yang kita nak selama ni. Nikmat bahagia, nikmat tenang, nikmat kaya. Kaya nikmat tuan, hati tenang, bahagia nikmat, rasa gembira nikmat, rasa bahagia nikmat, semua tu pun nikmat. Tapi kita risau dan takut kalau Allah mula dah tarik dah nikmat kita, hilang nikmat kita. Bila kita mula melupakan Allah, Allah lagi tinggalkan kita terus. Tetapi tuan-tuan, di saat mana anda lupakan Allah, Allah tak pernah lupakan kita. Perasan ke perasan waktu kita jarang-jarang sembahyang, jarang solat pun, Allah still bagi kita rezeki. Allah still bagi kita rezeki. Allah masih lagi berurusan bagi kita rezeki, dapat makan sarapan pagi, dapat makan tengah hari, dapat makan malam. Anda rasa benda yang anda makan tu adalah benda yang usaha anda sendiri, betul tak? Anda rasa apa yang anda makan selama ni, makan pagi, shake apa semua, makan lunch, makan eat clean. Tak tahu kalau anda makan berminyak, saya dah lama dah, saya dah tak ingat macam mana rupa makan berminyak ni. Makan manis, kan? Anda rasa makan makanan tu semua adalah makanan yang anda sendiri beli dengan hasil kerja sendiri. Tak. Kerja kita ni asbab je.
Yang bagi rezeki Allah. Allah datangkan rezeki tu lebih mengalir kat bos. So siapa yang bos, macam Kak Umi Aniza, tahniah sebab Kak Umi kerana Umi Aniza adalah mengalirnya rezeki untuk staf-staf, cikgu-cikgu, ustazah, ustaz, nampak tak? Jadi apa dia? Jadi bila mengalirnya rezeki tu, ada asbab rezeki tu, ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Jadi kita dapat rezeki lebih ni, tugas kita adalah sebarkan dan bagi pada orang lain juga. Supaya orang lain pun dapat nikmat. Supaya orang lain pun merasai nikmat yang sama. Bagi siapa nak kaya, komen kat bawah, saya nak kaya dan bahagia. Sebab orang nak sini nak jadi orang kaya bahagia, boleh tak tulis kat bawah sekarang? Saya nak kaya bahagia, saya nak kaya bahagia. Saya nak anda tulis 10 kali. Kalau anda tulis sekali, anda nak sekali je, tak cukup kuat. Anda tulis 10 kali. Type kat situ 10 kali. Saya nak kaya bahagia, tekan send. Tu tulis lagi. Sebab apa dia nak? Saya nak masukkan dalam mind programming anda. Saya nak masukkan dalam minda kita apa yang kita fokus. Sebab tu tuan-tuan, kalau anda terlalu fokus kepada masalah, anda akan dapat masalah lain. Contoh, masa saya termenung sekejap tu, jadual syamah saya hilang, semua jadual saya ditunda. Agak-agak lah kalau saya fokus kepada masalah. Baru nampak diri macam nombor 27. Tu lah Kak, saya ingat akak nombor 35 je gurau aku. Gurau. Kurang agaknya, marah pula. Wah, sama ustaz ni kan. Kat sini pun jadi. Saya gurau Kak Aini sebab dia peserta saya. Saya rapat lah dengan dia. Rapat dalam program lah. Kak Yati orang pertama tulis saya nak kaya bahagia. Mesti Kak Yati akan jadi kaya bahagia ni secepat yang boleh, insyaAllah. Amin. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, apa yang berlaku kalau seandainya saya terus sedih kan? Jadi anda jangan fokus pada masalah. Dalam minda kita, dalam mind programming ada satu dia panggil RAS. Apa yang anda fikirkan hari ini, itu yang anda akan dapat. Kalau anda fikir kaya, Allah akan datangkan kekayaan. Kalau anda fikir masalah, Allah akan datangkan lagi masalah-masalah tu. Apa nama syarikat ustaz? Nama syarikat saya Smart Resources. Syarikat saya tak famous pun. Kalau orang siapa tak tahu nama syarikat saya, sebab orang tahu nama saya. Okey. Kalau nak panggil saya ceramah, nama saya pun cukup dah, Saifullah Afendi. Okey. Jadi tuan-tuan yang mulia dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni saya bekerja dengan Ustaz Abid Liu. Kalau anda dengar suara saya macam ada sikit-sikit kan, terkesan ke ataupun cara ustaz tu, sebab memang guru saya Ustaz Abid Liu. Dan sekarang rumah dia 5 minit saya kaya basikal sampai dah. Kami sama taman, kami berbeza jenis rumah lah. Dia rumah jenis Masya Allah lah, saya biasa je. Tapi guide kami sama, jaga kami sama. Nampak tak? Allah Ta'ala bagi rezeki, dapat dekat dengan orang soleh. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT. Lagi banyak anda tulis, lagi kaya lah anda. Lagi cepat anda tulis, lagi cepat kaya tu. Ada orang nak tulis kaya pun tak nak. Allah tak bagi dia kaya lah. Duduk tahap tu sampai bila-bila. Sebab tu tuan-tuan, saya daripada dulu saya berangan-angan, bukan setakat berangan tuan-tuan. Saya bayangkan saya dah duduk rumah besar. Saya bayangkan saya ada kereta besar. Saya suka berangan macam tu. Saya suka berangan-angan ni sebagai impian. Saya ada impian yang besar. Saya banyak lah. Saya mungkin dah tunjuk ni, tapi saya tunjuk lah banyak kali. Ni antara dream board Umi Nabila, isteri saya. Okay. Ni anda tengok gambar Mercedes ni, gambar kereta ni kereta orang lain. So saya letak sebagai impian, saya bergambar kereta ni. Nampak? Supaya saya boleh tengok di hari-hari dan saya bayangkan saya dah dapat. So tuan-tuan yang mati Allah semua, ada satu saya nak tunjuk pada anda. Yang ni, September 2020, Idrisi School International Scholarship, International School. Impian kami nak bawa anak kami, nak letak anak kami belajar kat situ, International School, pada September 2020. Tuan-tuan, betul-betul Allah Ta'ala kabulkan. Pada awal September 2020 baru ni, kami berjaya untuk juga daftarkan anak kami kat situ. Dah macam-macam sekolah dah kita try, macam-macam dah. Tak nak tahu sebab apa berhenti. Cuma kami nak yang terbaik untuk anak kami. That's why kami usahakan. Sebab kami yakin percaya dengan ilmu, dia akan ubah darjat seseorang. Tuan-tuan, guru saya selalu pesan, income seseorang ini, kalau anda nak tahu macam kenapa level kekayaan seseorang tu berbeza-beza. Macam ni nak beritahu. Income seseorang ini mempengaruhi ilmu seseorang mempengaruhi income dia. Lagi tinggi ilmu, lagi tinggi income. Sebab tu lagi kuat anda belajar, lagi kuat anda dengar ceramah, lagi kuat anda bertalaki, lagi kuat anda buka buku, lagi kuat anda baca kitab, lagi kuat anda apa benda lah yang penting menambah ilmu. Lagi banyak pengetahuan. Bila lagi banyak pengetahuan, otak makin positif, minda makin baik. Bila minda makin baik, dia cepat mudah nak terima. Bukan just orang, bukan mengatur orang, bukan banyak sangat alasan, bukan banyak sangat orang kata
Alasan je kerja dia. Jadi orang yang suka bagi alasan ni, dia akan berterusan bagi alasan. Dia akan boleh senaraikan 1001 alasan. Contohlah alasan paling senang, kenapa kau tak nak kurus lagi? Pertama, orang kata belum lagi lah, alasan pertama. Yang kedua, kenapa kau tak nak kurus lagi? Alasan kedua, sebab saya nak apa? Saya suka gemuk ni. Okay. Alasan ketiga, kenapa kau tak nak kurus lagi? Yang doktor dah suruh kurus dah. Sebab saya tak ada kewangan. Alasan yang keempat, mungkin anda akan kata, last sekali, sebenarnya jawapan dia adalah saya, diri sendiri. That's why kalau nak berjaya dalam hidup ni, jangan banyak bagi alasan, tetapi fokus kepada solusi. Mak Ustaz mahu bertanya, Ustaz dan isteri umur berapa? Ni bagus soalan Kak Ariana. Saya jarang bagi tahu umur saya berapa kan. Tapi sebab akak dah tanya, saya kena bagi tahu lah. Cuba teka dulu. Macam itu, teka dulu. Bawalah best teka dulu. Cuba teka sekejap. Teka. Cuba ramai-ramai ni 28 orang ni teka sikit umur saya berapa. Okay, cubalah teka. Saya bagi satu keluar, saya kahwin umur 23. Tuan-tuan, saya kahwin masuk umur 23. Yang bestnya kalau saya punya cerita ni 28 muda juga Okay. Lagi teka lagi 28 tu siapa? Isteri ke saya? Dah hampir-hampir tu kot. Okay. Yang lain, cuba teka yang lain tu. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kahwin umur 23. Masa tu saya tak ada apa-apa. Saya ada kereta kancil buruk je. Saya ada kereta kancil. Siapa ada kereta kancil jangan terasa pula. Tak, memang kereta kancil saya masa tu buruk, betul. Saya tak tipu. Nak pergi balik raya rumah, akak dah tahu. Akak Yati dah tahu, akak kena rahsia lah. Tak aci lah, akak bocor rahsia. Okay. Saya balik beraya rumah ayah saya kat Kuantan. Saya naik bas sebab kereta saya tu tak larat nak naik kat Indah Sempah tu. Macam ni, kalau jam tu, ya Allah, start tu kereta saya. Alhamdulillah, Allah baik tu. Masya Allah. Okay, Kak Ain betul. Kak Ain memang dah tahu ni. Alhamdulillah, saya tahun ni 29 tahun. So 9 Disember ni anda kena get ready hadiah kat saya lah. Sebab anda dah tanya gurau isi saya 30. Dia lagi matang lah nampaknya. Okay. Dia 30. Masa saya kahwin, saya umur 23, dia 24. 24. Nak katakan masa sebelum saya nak berkahwin tu, ada 2-3 ujian lah. Antaranya ayah saya tak bagi. Yalah, saya tengah kat Mat Hafiz lagi, tiba-tiba dah nak kahwin dah. Kenapa budak ni kan? Lepas tu saya jadi mutawih lah. Saya dapat panggil mutawih, saya terbang. Nonton masa saya kat Mekah ni, ni cerita Kak Ain kena ikut saya pergi Mekah tau. Doa kuat sikit kat sana. Okay. Masa saya kat Mekah ni, itulah mentor saya. Muda lagi kak. Saya baru 29. Saya baru 29. Tak percaya kan? 29. Ustaz Abid baru 30 lebih. Takkanlah saya umur 30 lebih macam dia juga kan? Anak dia baru kecil-kecil lagi. Ustaz Abid tu umur dia 36 tu, 35 saya belum lupa lah. Area-area tu lah. So saya dengan dia tak jauh sangat beza umur. Sebab tu saya panggil dia ni lah, macam adik-beradik je. Panggilan saya dengan dia macam adik-beradik je. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, masa saya umur 23 tu, saya dapat pergi Mekah kan. Antara spesifik doa saya setiap kali pergi umrah, saya akan letak satu spesifik doa. Saya ada banyak doa, tapi ada satu doa yang aku ulang banyak kali masa depan Kaabah tu. Okay, Kak Ain je ke invite pergi Mekah? Alah. Yelah kot. Boleh semua sekali. Boleh Kak Arniza, Kak apa nama dia? Jom pergi Mekah sekali. Ariana, insya-Allah jom semua kita pergi Mekah insya-Allah kita pergi Mekah insya-Allah. Masa saya kat Mekah ni, hantar minyak gamat dari Langkawi. Okey, masa saya kat Mekah ni tuan-tuan, apakah yang berlaku pada saya? Antara satu doa spesifik saya adalah saya lembutkan hati saya, ya Allah, saya nak kahwin. Sebab saya nak jaga iman, nak jaga hati, nak jaga mata, semua nak jaga. Sebab tuan-tuan, masa saya sebulan kat sana, tuan-tuan banyak tak dia punya cabaran mutawif ni? Dia nampak apa? Macam-macam lah. Dan macam-macam tawaran juga datang. Anak jemaah lah kan. Tawaran anak jemaah ni kat saya ni, setiap kali saya terbang sampai sekarang. Sebab dia orang ingat saya macam, Assalamualaikum adik. Saya kadang-kadang pelik kalau orang panggil saya adik kan. Ada nampak macam adik sangat ke? Macam dalam bas kan. Adik tolong kejap angkat beg ni. Bahasa dia memang best lah kan. Okay.
Sebab tu anda yang jadi jemaah tolonglah ingat sikit. Janganlah adik-adik kan ustaz-ustaz yang mentawih tu tahulah nampak dia macam muda. Kadang memang mentawih ni ada muda betul, 20 tahun, 23, 24. Masa tu saya masih muda lah masa tu. Dan apakah yang berlaku tuan-tuan? Waktu saya pergi Mekah tu kan, dalam bas biasa kadang-kadang jemaah ni duduk adik-adik kita. So kalau dia dah start adik-adik kan kita, saya pun naik bas tu, saya pegang mic, dia ready lah untuk menitiskan air mata. Sebab apa tuan-tuan? Siapa yang jadi jemaah saya, pertama sekali saya akan minta bersihkan hati dulu lah. So lepas tu dia tak ada dah adik-adik dengan saya. Okay? Dia bukan nak kata saya garang ke, tak. Saya macam, saya ada lah saya punya teknik-teknik sikit supaya saya counter jemaah. Dia boleh, macam tu lah. Ustaz, saya memang dah plan nak beli tiket nak buat umrah tahun ni. Allah Akbar, hujan. Betul tu kak? Betul. Saya pun dah plan dah nak terbang lagi ni. Tapi tak dapat-dapat. Ya Allah, planning Allah itu lebih baik. Wa makaru wa makarullah Allahu khairul makirin. Sebaik perancangan kita merancang dan Allah juga merancang, dan sebaik perancangan itu datang daripada Allah, dan sebaik perancangan itu Allah yang tentukannya, itulah paling terbaik. Jadi Allah tangguhkan sekejap. Okay, Allah nak bagi kita, macam saya mutawif ni bertalaki dulu, banyak dalam kitab dulu, baca buku. At least ada peluang dan saat ni. Cuma kita belajar agak itu tidak. Jadi tuan-tuan minta Allah semua, Allah ini apa? Khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki itu datang daripada Ar-Razzaq, iaitu Allah SWT yang maha kaya, Allah yang maha baik, Allah yang bagi segala-galanya. Tuan-tuan, jika kita ada masalah contoh, kita ada masalah sekarang, anda kena berdamai dengan masalah tu. Berdamai ni maksudnya anda kena lapang, present, anda kena tenang. Kalau anda berdamai dengan masalah ini, bermakna artinya anda berdamai dengan Allah. Sebab anda balik, stay back ke belakang, balik semula, dan anda lihat siapa yang datang ke masalah tu. Tuan-tuan, anda tengok ada masalah yang berlaku kan? Anda tengok siapa yang beri masalah tu, siapa yang datang ke masalah tu. Yang datangkan masalah itu hanya Allah. Allah yang datang masalah tu. Dan Allah lah yang ada solusi dia. Allah yang ada jalan penyelesaian je. Jadi tuan-tuan, cuba anda bayang satu benda. Contoh kat Masjidil Haram. Saya follow ustaz masa ustaz jadi mutawiz. Ustaz selalu live masa tu di Madinah. Oh iya ke? Tapi jemaah saya ke? Jemaah bas saya ke? Oh macam tu. Okey. Ataupun jemaah bas lain lah kot Okey. Alright, saya dah tak ingat dah. Jemaah saya ada 2,000. Minta maaf kat Ariana. Okey, jadi tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah, dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika anda jatuh, contoh, cuba bayangkan satu benda. Situasi kat Madinah, Masjidil Haram Anda terjatuh. Okey? Anda terjatuh. Jatuh tu bukan jatuh biasa-biasa, jatuh berdarah hidung. Waktu anda jatuh tu, anda nak marah tu. Siapa yang tolak saya ni? Geram betul lah nak marah ni. Tapi teringat kata-kata mutawif, sabar, kalau apa-apa berlaku musibah, tenang. So jemaah akan cepat cool down. Itu antara bahasa ayat mutawif nak tenangkan jemaah cepat-cepat sikit. Waktu tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Kak Ariana bila pergi Mekah ni? Bulan berapa? Ke bulan 2 itu? Yang penerbangan last saya tu. Boleh tak tulis kat bawah bila akak pergi? Jadi tuan-tuan mulia dimati Allah SWT. Dan bayangkan waktu anda jatuh ni, anda tengok ke belakang ni, yang tertolak itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Sudais. Yang baca ngaji dengan nangis tu. Kalau dia jadi imam tu dia nangis dia. Kalau tarawih tu saya seronok tu lah. 20 rakaat tu rasa macam 2 rakaat je. Kejap je. Habis dah. Kalau kat Malaysia, ya Allah lamanya bila nak habis. Imam tu baca panjang pula. Yasin. Ya Allah Yasin pula engkau imam. Tak terhenti nak pendek ke? Tapi kalau sudah baca dekat Mekah tak ada hal. Panjang-panjang pun kita relax berdiri je kan. Itulah barakah dekat kota Mekah. Pahala start tu, pahala dapat ganda 100,000. So kalau anda tak pernah pergi lagi, anda rugi sebab pahala 100,000. 100,000. 100,000 bukan RM1, bukan satu. 100,000 buat kat rumah dapat satu je. Buat berjemaah dengan suami dapat 27. Itu pun kalau berjemaah, kalau tak jemaah dapat ialah satu. Betul yang satu tu belum lagi betul-betul khusyuk ke, ada longgar-longgar sikit ke, ada macam kekurangan, dah tolak sikit peratus dia. So tinggal berapa? 0.85% pahala. Wallahualam tuan-tuan minta Allah semua, kalau anda semayang dekat Masjidil Haram dapat 1,000. Sedekah 1,000, pahala 1,000, kan banyak tu. Jadi tuan-tuan minta Allah Ta'ala, waktu anda jatuh berdarah hidung tadi, anda tengok ke belakang, yang tolak tu adalah Imam Masjid Sudais. Dia terlanggar, tak sengaja.
Dia kata Ma'alish ya contohnya. Minta maaf cakap bahasa Arab kan. Kaifa hal anta? Kois? Kois. Kaifa hal? Ma'alish ana contohlah dia terjatuh ke benda kan. Cakap bahasa Arab. Saya bila dah tak pergi sana, Arab tu tak apa nak keluar sangat. Dia kena pergi sana. Pergi sana tiba-tiba keluar bahasa dengan orang sana lah. Jadi memang automatik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mata Allah semua, waktu anda terjatuh ni, anda nak marah tak? Hilang cerita nak marah. Siap, tak apalah imam kan. Siap, tak apalah imam, jomlah kita selfie. Siap ajak imam selfie kot. Tak jadi nak marah. Sebab yang tertolak tu imam masjid haram. Begitulah kita tuan-tuan. Waktu kita ditimpa musibah ni, kenapa kita nak marah? Kenapa kita nak mengeluh? Kenapa kita nak sedih? Kita stay back balik ke belakang dan kita lihat siapa yang datang kat ni. Belum diizinkan Allah lagi ustaz, baru plan nak beli tiket tahun ni, tapi saya selalu jadikan info yang ustaz selalu lah masa tu memang dah plan nak ikut ustaz. Nak ustaz je mutawif buat kami. Kak, kalau nak jadi saya mutawif akak, ada satu je cara dia. Akak kena PM saya, daftar dengan saya. Baru saya boleh senang ejah tarikh tu terbang dengan saya. Kalau akak tu pergi daftar dengan HQ ke, dia banyak kerja sikit lah. Okay, sebab nak kena require private mutawif lah apa. Tapi kalau kalau akak tu PM saya kan, PM saya terus, lepas tu WhatsApp saya. Tapi jangan WhatsApp sekarang lah, sebab WhatsApp sekarang saya tak tarikh pun tak ada lagi kan. Tunggulah tahun depan ke. Jadi akak pilih kapan mana, saya request bawa akak. Macam tu lah cara dia. Okay, ni 28 orang yang sedang live saya. Itu cara kalau nak pergi umrah dengan saya. WhatsApp saya, pesan dengan saya, dan saya akan ejahkan tarikh yang anda pilih. Saya tak kisah sangat hotel mewah ke hotel biasa-biasa ke, sebab saya semua hotel sudah merasa dah. Hotel mewah ada, hotel dekat ada, hotel jauh ada. Macam-macam hotel lah. Okay, tu tak payah tanyalah bawa hotel tu. Nanti kan tuan-tuan rasa macam yelah ustaz pilih, ustaz nak bawa yang hotel mewah je. Okay. Tak saya bawa je kapal Asia pun saya bawa kan? Walaupun saya rasa macam ya Allah Asia ke, dan hati saya kan best kalau aku tu bawa kapal Malaysia Airlines, Saudi kan best. Tapi kadang-kadang Allah bagi juga Asia, saya terima je. Saya paling suka bawa ziarah lah, umrah ziarah. Sebab saya boleh pergi jalan sekali Turki, Balkan. Kalau anda tengok tadi, saya ada satu video gambar, saya pegang buku yang saya tulis. Itu gambar saya kat Balkan Europe. Rasa tiba rindu kat sana pula, saya post lah gambar tu. Jadi tuan-tuan boleh mata Allah SWT, anda balik ke belakang, anda lihat betul Kak Ariana, anggaplah 2023. Okay. Anggaplah 2023, InsyaAllah. Kalau tahun depan dah start okey, dah ada vaksin, tahun depan lah kita terbang. Okay. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, jadi bila anda step back balik ke belakang, pandang ke belakang, dan anda lihat yang datang, yang memberi dan yang datangkan musibah masalah itu adalah Allah. Allah bagi sebab Allah sayang. Sebab tu kalau contoh anda kehilangan suami, Ummu Salamah dia baca satu doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhmin khairan minha. Siapa baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhmin khairan minha. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan dari Allah, dan sesungguhnya kepadanya kita dikembalikan. Wahai Allah, berikanlah pahala atas musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya. Contoh saya baca doa ni, saya dapat benda baru lah. Ada isteri Ustaz Abid selalu cerita doa ni, sebab saya cerita kat anda. Ustaz Abid dia hilang handphone, dia baca doa tu, dia dapat handphone baru. Tu dia kata dekat Ustaz elok, dia kata apa, lepas ni dia baca doa ni, dia hilang semua barang kat rumah. Dapat benda baru. Jadi anda nak benda baru, anda baca doa ni, jangan gurau salah pula faham nanti kan. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, rezeki kita datang dari siapa? Datang dari Allah Ar-Razzaq. Boleh lagi ke? Larat lagi ke nak dengar ni? Kalau tak larat, saya end live kan lah. Cukuplah sampai ilmu ni banyak dah aku. Ke nak lagi? Sebenarnya ada ayat Quran yang belum saya beritahu lagi, iaitu kerana masalah itu ada, tuan-tuan, anda akan jumpa solusi dia bila anda yakin kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah, tuan tuliskan komen kat bawah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 114, ni antara kata-kata doa Nabi Isa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Antara ayat yang saya nak anda betul-betul ingat yang belakang ni adalah
warzuqna wa anta khairur raziqin. Sekali lagi, warzuqna wa anta khairur raziqin. Tak apa Kak, akak tulis dia punya nama surah je, Al-Maidah ayat 114. Al-Maidah ayat 114. Jadi lepas ni boleh buka buka Quran. Apakah maksudnya? Isa putera Maryam berdoa. Nabi Isa AS putera kepada Sayyidatina Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadikan tanda-tanda bagi kekuasaan Engkau. Berikanlah kami rezeki, dan Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, Nabi Isa AS berdoa, datangkanlah rezeki dari langit. Tuan-tuan, rezeki anda datang ni daripada mana? Daripada langit lah kan. Cumanya anda jangan faham konsep, Ustaz tak dapat pun daripada langit pun tiba-tiba jatuh ke bawah ayam seketul. Tak, anda kena bekerja, anda kena usaha. Sebab tu anda tak boleh menangis kat uji katil lah. Betul, anda kena macam Kak Ain, kena jadi frontliner kan, jadi nurse dekat hospital Kelang. Sebab tu anda kena kerja. Sebab tu Kak Nur Hayati pun bekerja juga. That's why kita kena kerja. Kerana apa? Kerana rezeki tu tak akan datang berdebuk daripada langit. Dia datang dalam bentuk macam ni lah. Tak puas kalau dengar motivasi dengan ceramah Ustaz. Terima kasih Kak Acik, Masya Allah. Allah yang bagi puas lah. Alhamdulillah, Allah yang bagi akak faham. Sebenarnya saya ni sampaikan je ilmu ni. Yang bagi akak faham ni Allah lah. Yang bagi akak rasa tenang ni Allah. Yang bagi akak rasa dapat sesuatu pun Allah. Jadi surah Al-Maidah ayat 114, berikanlah kami rezeki dan Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Siapakah dia sebaik-baik pemberi rezeki? Allah. Allah lah tempat, ataupun Allah lah tempat anda mengadu. Allah lah sebaik-baik anda memberi rezeki. Kerana Allah nak dengar. Sebenarnya tuan-tuan, Allah datangkan ujian ni, Allah nak dengar apakah rintihan kita. Mungkin kita dah lama tak mengaji Quran, mungkin dah lama kita tak qiyamul lail, mungkin dah lama kita tak bagi sedekah subuh. Dulu masa tengah, tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup ni bukan baru ni krisis tau. Saya nak beritahu anda, Waktu kan, bila waktu antara anda mula-mula krisis dalam hidup? Kalau saya, turning point saya krisis adalah waktu saya nak mula-mula cari kerja. Masa tu saya tak ada pekerjaan, dan saya terkapal-kapal juga 3 bulan lepas SPM. Alhamdulillah, kerja utama saya mengajar, guru ma'at hafiz. Gaji saya 350 sebulan. Itulah pertama kali dalam hidup saya. Berlaku tak krisis? Berlaku juga. Krisis kewangan lah. Cukup ke tak ni kan? Tapi Alhamdulillah masa tu cukup lah. Sebab saya komitmen tak banyak. That's why kalau anda nak jadi orang kaya, berjaya, anda kena besarkan desire, besarkan impian, besarkan, orang kata besarkan komitmen ni betul juga. Contoh saya kan, asal saya pakai kereta Azia, saya tukar kereta Azia ni kepada kereta lebih besar supaya saya dapat bawa anak keluarga. Bila saya tukar kereta yang lebih besar, asalnya saya tak yakin yang saya boleh. Okey. Nanti Kak Ain saya snap je. Okey, saya snap dalam buku ni. Okey. Apa nama? Lupa dah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, macam itulah Allah yang bagi kita rezeki. Siapa yang bagi rezeki? Allah lah. Baik, anda semua boleh tak tulis kat ruang komen sekarang, apakah perubahan yang anda nak tulis sekarang? Perubahan yang anda nak lakukan terus. Saya suka kalau setiap hari anda tulis perubahan, supaya setiap pagi anda dapat satu aha baru, learning point. Daripada saya cerita-cerita tadi hampir 1 jam dah ni, apakah learning point, apakah benda yang anda nak ubah hari ni? Tuliskan, saya nak sembahyang duha sekejap lagi 4 rakaat, saya nak buat 4. Kalau anda biasa buat 4, waktu tengah hujan ni buat 8. Sekejap selesai musibah tu, sekejap selesai masalah tu, buat 8 duha. Duha sangat cepat lah. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika susah permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah.
berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah dah limpahkan kita macam-macam. Allah nak bagi rezeki dekat langit, keluar pada anda, turunkan pada anda. Rezeki yang tersembunyi sekarang ni, yang tengah stuck. Macam saya, rezeki ceramah saya ada, dia ada tuan-tuan. Saya yakin dia ada. Saya yakin jadual saya di Januari ni dia tak berhenti-henti. Saya nak kata kat anda, ada orang dia kena mencari rezeki tu. Ceramah sana, ceramah macam saya lah, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sini, baru dah dapat kumpul-kumpul. Inilah rezeki saya hari ni. Tapi hari ni saya tak perlu pergi ceramah, tapi ada rezeki juga. Ini namanya menjemput rezeki. Rezeki tu datang dari sini, daripada sini, daripada sini, daripada sini. Boleh bayar komitmen yang sama. Jadi anda kena betul-betul faham konsep menjemput rezeki datang. Itu magnet rezeki ni. Anda kena betul-betul faham, kerana konsep ini sangat powerful. Sebab dia bakal memudahkan kerja kita dan anda tak akan stres dalam mencari kerja, mencari rezeki hari-hari, pergi kerja hari-hari, balik pun stres. So apa faedahnya kan? So anda katalah benda tu menstreskan anda kena cepat-cepat ubah. Cari sesuatu perkara yang boleh ubah benda tu, dan anda dapat cari sos ketenangan, anda dapat ketenangan. Salam Ustaz, ayat berapa? Yang tadi Al-Ma'idah ayat 14. Okey, insya-Allah buat betul-betul pasti sampai target Ain, insya-Allah. Amin. Okey, boleh tak anda tulis kat ruang komen sekarang apakah perkara yang anda nak capai? Apakah perkara anda nak capai dan perkara anda nak ubah? Saya ada satu poin lagi, poin yang terakhir. Sekejap saya simpan dulu. Saya nak anda tulis sekarang kat ruang komen apakah 1, 2 atau 3 poin yang anda rasa anda patut ubah sekarang. Anda patut baiki. Anda patut ubahlah, maksudnya anda baiki, bukan setakat baiki je. Anda patut betulkan dia. Apakah dia? Jom sama-sama tulis. Saya nak baca. Saya tengah cari mana ni jemaah saya. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak beritahu anda. Semalam malam tadi Coach Umi dia tanyalah kat peserta kami. Dia tanya soalan dia tu memang betul-betul daripada hati dan saya sebenarnya tak perasan soalan tu. Baru lepas sebelum nak tidur saya baru perasan yang apakah yang mereka katakan. Apa dia? Rupanya tuan, betul lah saya faham konsep setiap pertemuan orang itu ada rezeki di sebaliknya. Setiap pertemuan kita ni, contoh pertemuan anda dengan saya sebentuk live ni, dia ada rezeki yang tersembunyi yang mungkin kita tak tahu sekarang. Ada rezeki yang tersembunyi. Ustaz, duha yang paling afdal dalam pukul berapa? Ada saya dengar elok pukul 10, 11. Kerana ketika itu time sibuk nak ke kedai, nak buat kerja rumah, masih sibuk. Cara paling senang antara pukul 8 sampai sebelum matahari tegak, sebelum masuk tu zuhur tu, sebelum pukul 12 lebih macam tu. Itu waktu yang terbaik lah. So akak pilih dalam mana-mana. Okay, yang penting akak buat duha. Itu paling penting. Yang penting istiqamah. Okay, antara kata-kata yang saya boleh bacakan di sini dan menyebabkan saya rasa macam Masya Allah, betul lah, saya faham sangat-sangat. Di setiap pertemuan itu pasti ada rezeki sebaliknya. Contoh ni Kak Noyati ni, dia Kak Yati dekat sini, tak apa saya baca. Assalamualaikum semua. Saya Noharati binti Abu, kerja di Putrajaya. Just nak share berat badan saya sekian-sekian lah. Semuanya ini terjadi dengan izin Allah. Segala-galanya bermula, maksudnya segala-galanya bermula pada 2 hari bulan 19 bulan 2. Saya rasa tersalah tulis ni, 2 hari bulan 9. Okey. Segalanya bermula pada 2 hari bulan 9, betul-betul pagi Jumaat. Betul-betul pagi Jumaat. Time tu sebelum keluar untuk ke Hafiz, jengah sekejap ke Facebook scroll, tiba-tiba tertengok slot motivasi pagi ustaz saya. Anda ada tak di kalangan anda sekarang macam tu? Maksudnya anda sebenarnya tak nak tengok pun saya punya ceramah ni, tiba-tiba tertengok, tiba-tiba ternampak. Jadi that's why anda kena faham, di sebalik pertemuan itu ada rezeki. Okey, jadi menariknya topik ni, kalau tak silap berkenaan topik untuk kesihatan. Masa tu mungkin Kak Yati dia dah masuk part-part yang macam ni lah, saya cerita pasal kesihatan sebagainya. Dan keinginan untuk tahu pasal program ini, buat akak klik link ustaz share. Memang pada masa tu dengan sakit lututnya, nak pergi hospital, nak pergi office, rasa nak MC je, tapi tak jadi sebab banyak komitmen kat office. Nampak tak? Dia begitu istiqamahnya dia untuk pergi kerja, sampaikan kesihatan diri dia masa tu. Sepatutnya dia dah patut MC lah, tapi kerana istiqamahnya dia mengkuatkan diri dia. Masya Allah, Allah bagi rezeki lah ni.
Doktor situlah, dari situlah akak bertekad nak berazam nak join program ni. Alhamdulillah sepanjang 2 minggu join grup ni, akak diajar untuk jadi lebih berdisiplin dan pentingkan cara pemakanan serta pengambilan air secara konsisten. 3 tahun time diperkenalkan kepada program ni, mulanya susah juga dengan suasana orang-orang sekeliling. Nampak tak? Banyak sangat gangguan orang sekeliling. Betul tak? Dalam anda nak buat perubahan, saya cerita tentang program saya ni, kalau anda dalam nak buat perubahan ni, mesti ada gangguan-gangguan sekeliling, kata-kata orang yang tak bagi motivasi. Anda kena tengok, orang yang kata macam ni, dia dah ada result ke belum? Ke dia sembang je? Itu kena hati-hati lah. Alhamdulillah sepanjang 2 minggu sehingga hari ini, dengan pemakanan konsisten, tunjuk ajar Coach Umi dan juga Ustaz Saif, sharing plate di grup ni, dan sedikit exercise berat akak telah turun. Bayangkan, dari berat sekian-sekian, dia telah berjaya turun 7.9 kg dalam masa hanya beberapa minggu. Masya Allah. Dulu nak turun 5 gram pun susah. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Coach Umi, Coach. Semoga kita terus istiqamah untuk terus berjaya sampai capai kejayaan. Masya Allah. Masya Allah kan. Nampak tak dia punya struggle dia. Cikgu Imran pun sama. Assalamualaikum para sahabat beriman. Saya Amran Osman. Pertama kali dengar tazkirah Ustaz Saifullah. Ada style Ustaz Abid? Ya ke? Masya Allah, terima kasih. Dia bawahnya link untuk ada kurus. Ni ada link ni. Anda kena klik lah kalau anda nak join program saya. Kalau anda tak nak join, tak apa. Sebab saya nak ajar orang yang nak je. Okay, 2016 saya pernah join program Jom Sihat. Sama juga, berat saya ketika itu 100 lebih, dapat turun sampai 85. Lepas tu mula naik sampai sekarang akibat tidak jaga pemakanan. Betul tuan-tuan? Tak jaga makan memang naik lah. Sebagai motivasi bersama, alang-alang menyelut perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kita tak rugi, kita masa, wang dan tenaga yang dilaburkan. Betul, kalau anda duduk duduk melanggar tembok je kerjanya, macam Coach Umi punya sharing kan. Sebelum dia join program nak sihatkan badan, kuruskan badan dia, hari-hari dia ingat dengan dia BF mom menyusukan bayi, dia ingat dia minum Milo, dia minum susu, dia makan nugget, makan minum macam tu lah, menyebabkan dia susu dia makan banyak, rupanya makin membulatkan badan dia. That's why lah masa tu berat dia dah 89. Alhamdulillah dia cepat bertaubat. Tapi masa di saat mana dia bertaubat daripada makan tu, saya pula yang masa tengah beria makan kat Mekah Madinah. Sikit-sikit kambing unta kan. Saya cerita dia, jemaah saya sikit, Ustaz, lain makan mana? Belum habis lagi kambing depan mata tu, Ustaz, esok kita pergi unta pula. Belum habis unta yang esok tu, disambung pula ikan bakar pula, ikan goreng. Ya Allah Akbar, betapa minyaknya kan. Tapi yelah, kalau saya pergi sekarang, saya tahulah macam nak counter balik. Okay. Cikgu Mazli, Assalamualaikum semua. Saya join program ni tanpa dirancang. Nampak? Semuanya tanpa dirancang tuan-tuan. Kebetulan masa free lepas habis kelas, duduk sambil tanda buku murid, buka Facebook sebab dah mengantuk. Asalnya sebab mengantuk je tengok Facebook tu. Sebab mengantuk tengok Facebook tu. Masa tu ada slot Ustaz saya sedang live. Saya share dan tengok-tengok. Saya tekan-tekan link, nak tahu juga program macam mana. Sebab tu anda nak tahu lanjut, anda kena tekanlah link tu. Okay, sebab link tu tak boleh bercakap. Saya yang kena bercakap dengan anda. Lepas tu terus sangkut. Saya tak turun banyak. Saya tak turun banyak sangat. Tapi Alhamdulillah saya dapat turun 49. Alhamdulillah kan. Daripada tak turun langsung. Syukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun turun 1 kg. Sebab dalam program kita ni, kita tak push orang. Akak kena sampai, akak kena 20 kg. Nangis dia kan. Okay. Jadi kita ikut result masing-masing lah. Setiap individu tu berbeza-beza. Dengan panduan dan bimbingan serta semangat, rakan-rakan dalam coach group akan dapat sama-sama realisasikan impian. Tuan-tuan, dalam group ni dia ada pembakaran tau. Pembakaran energi, pembakaran semangat, circle yang betul. That's why lah peserta-peserta kami sangat-sangat positif. Saya yakin percaya Kak Ain semenjak duduk dalam program circle ni, rezeki Kak Ain pun makin bertambah, makin positif, pergi kerja makin tenang, makin bahagia, makin jadi orang kaya, insya-Allah, amin. Saya yakin percaya Kak Ain akan jadi someone, bukan setakat jadi nurse je. Setiap kali Kak Ain nak merawat orang tu, Kak Ain, saya nak share sikit pada Kak Ain, yang lain mungkin boleh ambil dia punya aha moment dia. Insahkan Ustaz bila tengok zaman makan tak jaga. Betul. Yang paling risau kalau makan tu tak jaga-jaga. Jadi Kak Ain lepas ni Kak Ain rawat orang. Masa Kak Ain rawat orang, Kak Ain kena bersama dengan, selangkan sekali dengan bersama. Ada niatlah nanti, ya Allah, bila dia sembuh nanti, kau sihatkanlah dia, bagi dia kesedaran. Ya Allah, bila dia sihat nanti, ya Allah, bagi dia hati dia tenang, hati bahagia. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, apa yang saya share tadi sebenarnya saya nak bagi tahu, setiap pertemuan kita ini ada asbab rezeki yang mengalir. Mungkin ini adalah platform rezeki untuk Kak Ain, Kak Yati tadi, untuk capai sesuatu dalam hidup dia.
Tuan-tuan perasan tak? Ini saya nak cerita pada anda, mungkin ada kalangan anda ni yang sebenarnya struggle dengan diri, struggle dengan badan. Program saya nak bagi tahu, by the way, dia bukan untuk kuruskan badan je, dia untuk gemukkan juga. Kalau anda kurang berat badan, anda boleh naikkan. Dengan macam mana? Dengan tip yang kami beri. Jadi tuan-tuan macam Allah semua, mungkin kita pernah menangis dekat atas sejadah. Pernah tak Kak Yati ke? Boleh cuba cerita sikit, boleh tak? Kalau ada masa lah. Ustaz ni suruh cerita kat Facebook pula dah kan. Tak apa, kat komen kat orang tak kenal Kak. Okey? Pernah tak kita menangis ataupun kita minta sesuatu, ya Allah, saya struggle ni, saya tak larat ni, ya Allah. Kelas. Jijah. Sorry Kusyumi ada depan ni. Okey. Apa dia? Pernah tak kita struggle lah, kita menangis ataupun kita macam, ya Allah, dah tak larat dah ni. Nampak tak? Kak Ayati tadi, asalnya dia tak, masa tu tak larat. Dia tiba Allah Ta'ala bagi izin klik link ni. Siapa yang temu dengan kita ni? Alhamdulillah, syukur Allah berikan rezeki bertemu dengan Ustaz dan Coach Umi. Tuan-tuan bayangkan, setiap pertemuan itu akan ada rezeki yang tersembunyi. Setiap pertemuan itu pasti ada rezeki yang tersembunyi. Ingat kata-kata ni. Kak Yati dengan Kak Ain dan juga sahabat-sahabat yang nak masuk program saya. Saya nak semua tarik nafas kejap. Sekejap, kita tenang dulu boleh tak? Saya rasa macam anda sebenarnya tengah fikir sesuatu. Loceng ni memang saya letak, kalau saya tengah start, saya tekan dia. Kalau anda nak hilangkan anda punya stres sekarang, pastikan anda beli satu loceng. Ni tip guru saya ajar. Senang je, murah je loceng ni. Bila anda tekan loceng ni, anda dengar dia bunyi ting yang belakang tu. Masa anda dengar tu, anda jangan kosong-kosong je. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tarik nafas masuk dalam hati. Amalkan. InsyaAllah, dia macam tengah fikir ni, ya Allah, tengah start ni, mana lagi idea ni, nak cari sale macam ni. Contoh kat Umi Ani Zara, contoh Nega sebagainya. Macam mana macam ni, tekan loceng ni, InsyaAllah. Tapi kena yakin lah. Kalau tekan loceng je tak yakin, tak jadi lah. Okey, baik, sekarang bayangkan Januari 2021. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Baik. Waktu anda buka almari, kalau anda tak ada masa untuk sesi ni, saya okey je, tapi anda akan rugi. Baik. Tarik nafas. Lepaskan. Anda buka almari. Waktu anda buka almari, ada satu baju yang anda idamkan nak pakai dia. Anda capai dia, katalah baju tu saiz S. Anda tak pernah pakai baju saiz S macam Coach Umi kan. Anda ambil, anda pun sarung. Macam ni, saya ni saiz L ni, saya sepatutnya kena pakai M. Anda pun sarung, pakai butang ke, tak kisahlah, zip ke kan. Dan anda tengok diri anda di cermin. Dan masa tu anda akan berkata, ya Allah, kalau seandainya aku tidak membuat satu perubahan pada bulan 10, pada 19, pada 20 hari bulan 10. Hari ni bulan 20 lebih kurang Kalau saya tidak buat perubahan pada bulan 10 hari itu, mungkin saya tidak berada di tahap ni sekarang. Mungkin saya sekarang bukanlah saya sekarang. Mungkin saya sekarang still badan saya besar, naik tangga mengah, orang hina saya, orang kutuk saya, confidence level saya rendah, saya akan cepat melata. Bila bergambar depan orang, saya akan cari posisi yang paling boleh saya menyorok, sebab saya malu dengan diri saya. Tetapi pada 1 Januari 2021, anda telah lihat satu perubahan yang sangat ketara pada diri anda. Anda lihat wajah anda makin cantik, makin nampak muda. Umur 52, tapi umur macam 40. Mata makin cerah. Sebab apa makin cerah? Sebab selama ni kabur mata tu, ada kecil manis sebagainya. Tapi bila dia baiki, dia makin elok. Pergi jumpa doktor kata, Masya Allah,
Sakit awal dah baik. Kalau anda ada kencing manis sekalipun, dah makin kurang dah. Baju yang lama-lama dah boleh bagi orang. Dah boleh sedekah. Dapat pula sedekah. Allahu Akbar. Bila tengok dalam hari, kosong hari tu. Cuma ada selai baju. Selai baju apa? Sehelai baju yang baru, iaitu yang anda pernah idam-idamkan. So kepada Kak Yati, Kak Ain, kejap lagi beli baju baru. Ustaz Azhar dah buat dah. Beli satu baju baru, baju idaman akak. Akak letak dekat tepi katil. Kat mana-mana akak selalu tengok. Jangan letak dalam mari, tak nampak. Letak kat tempat akak boleh nampak. Diselai je lah. Jadikan motivasi, jadikan visual, boleh pakai. Tuan-tuan, perempuan mati Allah semua, ini yang berlaku pada hidup saya. Sebelum saya nak kereta sekian-sekian, sebelum saya dapat beli kereta Innova 2.0X tu, saya print gambar kereta CR-V. Saya tulis, ya Allah, saya nak ni 31 September 2019. Saya tulis 1 September 2019. Allah bagi saya rezeki, saya dapat beli kereta yang baru. Tapi pas masa tu adalah pada 31 September 2019. Saya lambat sebulan, tetapi saya dapat. Bezanya jauh lebih lain. Saya nak CR-V. Hajat impian saya Velfire. Tapi masa tu income saya hanya, kalau saya kata kalau saya ambil Velfire ni boleh bayar, tapi belanja tak ada lah. Makan dengan kereta tu. Jadi saya sedar diri lah. So saya angkat Innova kan. Okey lah kan. Harga pun sama macam Hilux saya tengok. So tuan-tuan, tahniah Kak Ain, Masya Allah. Nampak? Orang berjaya ni dia terus buat je. Jadi kalau anda yang masih berfikir nak buat tindakan ke tak nak buat tindakan, anda buat je lah tindakan. Sebab buat tindakan lebih baik daripada tak buat apa-apa. Okey? Tak buat tindakan, tak buat apa-apa, tak akan berlaku apa-apa. Tak apalah Ustaz, saya nak kurus sendiri lah. Tak payah orang guide saya lah. Saya dah pandai lah. Saya dah bijak lah. Saya dah ada, saya dah reti lah. Kalau dah reti dah lama dah tuan. Dah lama dah berjaya ni. Anda kena ada circle, kena ada kawan-kawan. Tu je sebenarnya. Kena ada sharing, kena ada perkongsian orang, barulah kita ada motivasi. Barulah ada semangat sikit. Boleh? Okay, saya tak marah ni. Saya cakap macam anak-anak je ni. Okay, macam adik-adik lah. Adik-adik nasihat kakak dengan penuh kasih sayang. Saya tak maulah nanti kan yang WhatsApp saya ni, Ustaz, kaki saya kena potong sebelah. Ustaz, saya masuk hospital sebab saya tak nak jaga kesihatan saya sangat. Saya dah masuk hospital. Saya tak nak dengar berita tu. Saya tak nak dengar. Saya nak dengar berita yang best-best je. Saya nak dengar berita, Ustaz doakan saya dah, Alhamdulillah, saya dah makin sihat. Saya boleh sujud atas sejadah. Saya boleh, betul berada di tikar sejadah, Masya Allah. So, anda yang nak ubah diri, kenapa nak kena pilih tahun depan kalau ada masa yang sekarang? Kak Ain dan juga Kak Yati dan lain-lain peserta saya dalam ni, masa pakai baju saiz S tu dengan kakak yang lain ni, rasa syukur. Alhamdulillah. Ingat balik kata-kata dan ingat balik diri kita yang 3 bulan 4 bulan sebelum ni. Kalau kerana tak buat perubahan sekarang, pasti saya takkan capai apa yang saya ada sekarang. Saya dapat capai ni pun sebab tindakan yang saya lakukan sekarang. So tuan-tuan dan puan, setiap satu perubahan yang anda lakukan dalam hidup ni, satu perubahan je saya nak beritahu anda. Satu perubahan yang anda rasa macam payah dan susah, kalau anda berjaya buat perubahan tu, berjaya buat tindakan, dia akan merubah 3 bulan 5 bulan ke belakang, ke depan. Kalau anda nak tahu diri anda yang 5 bulan ke depan, anda tengok sekarang. Anda tengok diri anda yang sekarang. Ada buat sesuatu tak? Kalau yang dia yang sekarang masih duduk je, langok je, tak buat apa-apa, tunggu dan tunggu dan tunggu. So jangan impikan sesuatu yang ajaib berlaku. Anda kena buat tindakan sekarang. Baik, saya nak bagi tahu program saya ni adalah nama dia Kelas Kursus Online. Kami dah bantu lebih 100 orang. Tadi yang kata-kata tadi saya baca daripada kata-kata Kak Yati, Kak Ain sendirilah. InsyaAllah. Dan sahabat-sahabat yang lain.
impian kami nak bantu 1,000 orang. So kalau anda nak jadi orang antara yang 1,000 orang tu, anda klik link sekarang. Ada nak ubah hidup kurus dan sihat tu, anda klik link. Saya bukan nak jual produk kat anda, tak. Kami nak anda sihat, kami nak anda masuk program. Cuma dalam program tu kita akan bagilah anda sebagai add value. Kita bagi nutrition untuk sarapan dengan dinner. So sarapan dinner dah boleh skip dah. Dah boleh skip beli-beli dah. 30 tahun makan nasi lemak. Apa salahnya sekejap-sekejap berhenti dengan nasi lemak tu? Bukan saya turun berhenti, tak. Sekejap je. Nanti dah ada duit nanti boleh makan balik. Tapi ada cara dia pula. Jangan makan pula hari-hari, gemuk balik semula. Penat je kan. Jauh program ustaz tiba-tiba dah kurus tu gemuk balik. Apa cerita? Okey. Anda masuk program dengan saya ni, kelas kursus online. Anda jangan risau. Yang bimbing ni adalah saya dan isteri saya. Bukan saya seorang Saya bukan head coach. Saya ni pun orang yang tak ada kesedaran dulu. Saya adalah penantang terhebat Coach Umi. Wahal ni. Nak kena bazir-bazir jangan duit pula untuk kesihatan ni. Dah kenapa kan? Saya lah orang yang paling tak ada kesedaran. Saya lah orang yang paling banyak biawak dalam kepala. Anda faham tak biawak dalam kepala ni? Maksudnya banyak dengan alasan. Saya lah orang yang banyak apa ni. Tapi bila saya tengok bulan demi bulan perubahan pada isi saya suka. Yelah, siapa tak suka daripada saya pergi Mekah je. Yang nak, abang kat kedai abaya ni nak beli jubah saya apa? Abang beli yang paling besar, double XL. Betul kan yang muat double XL? Tak apalah abang beli yang triple XL lah. Saya dah hati sekali, ya Allah gemuknya lah isi saya. Tapi saya tak cakap kat dia. Kakak-kakak, abang-abang, kakak-kakak lah terutamanya. Kalau lah suami dah mula sindir-sindir. Walaupun suami tu badan besar, tapi dia mula sindir-sindir akak-akak lah. Sebenarnya dalam sudut impian hati dia ada satu perasaan dia nak akak kurus. Tapi dia mengenangkan akak mungkin dah berumur. Dia tak sampai hati nak cakap lah. Ataupun dia bagi tak apa aku redha je lah isteri aku macam ni. Tuan-tuan, puan-puan, abang kakak semua, saya bukan nak takut-takutkan tapi saya nak bagi tahu, bila kita ubah diri, ubah cara kita, ubah tindakan, kebahagiaan akan mula datang kat kita. Kalau anda kata nak kaya, nak bahagia, ini adalah satu kunci kekayaan, iaitu ubah diri, positif minda. Sebab siapa yang masuk dalam program saya, hari-hari lah kena basuh macam ni. Sebab saya akan sharekan video-video Coach Umi sebagainya yang akan menaikkan motivasi peserta, sharing-sharing yang akan menaikkan ni juga lah. Kita ada support group WhatsApp yang setiap hari kita akan berikan topik, hampir setiap hari atau 2 kali sehari, topik air, topik kalori, topik protein, topik macam-macam topik lah yang akan akak dapat. Ain, Kak Ain, apa perasaan bila dapat belajar-belajar semua tu? Seronok kan Kak Ain? Kak Ain ni nurse. Masya Allah kan. Insafnya dengan kata-kata ustaz, bila 26 tahun makan nasi lemak hari-hari. Nampak? Kita ingat kita nak jimat, saya nak beritahu Anda kata anda nak jimat belanja tu. Mana kalkulator saya geram pula sini. Tak ada kalkulator kat sini. Selalu ada. Okey, kalau anda nak saya bantu kira idea week, saya boleh bantu kira. Anda tulis kat ruang komen tinggi dengan berat. Tinggi dengan berat. Nanti saya kirakan idea week. Boleh? Ada masa tak? Kalau ada masa saya tolong kira. Alhamdulillah suami dan anak-anak support masuk program. KIT bulan depan suruh semua sekali masuk program. Supaya semua sihat. Itulah perjuangan akak sekarang. Goal akak yang seterusnya adalah dakwah akhir keluarga. Saya pertama sekali saya ajak kakak saya, Ustazah Rashidah. Bayangkan dia punyalah banyak dia punya alasan ni mula-mula. Dan alhamdulillah sekarang pun dah seronok dah. Program kami ini membuatkan orang bahagia, tuan-tuan. Anda rasa program kami program kesihatan, tapi saya nak bagi tahu anda, bila dia sihat, dia bahagia tak? Bahagia lah. Yang selama ni kita stres ni sebab kita tak sihat badan kita. Badan kita sakit, badan kita mengah, badan kita tak larat. That's why kita sakit. Okay, saya nak minta bantuan anda sekarang untuk apa? Untuk tuliskan kat ruang komen siapa-siapa yang nak saya kira lah. Okay, topik kita tadi belum habis lagi ni. ada lagi sebenarnya, tak habis lagi. Kalau boleh jangan live dulu, ada lagi. Tapi kalau anda ada kerja tak apalah. Macam mana dah 9.30 dah ustaz, bila nak berhenti kan. Okey, saya tak nak ganggu masa anda lama. Tapi yang last terakhir, kalau anda betul-betul nak sertai ataupun anda nak saya bantu kira sekarang, tulis kat sekarang tinggi dengan berat, saya tolong kirakan. Okey. Dan boleh tuliskan sekali apa perubahan yang kita nak lakukan hari ni. Saya nak sembahyang taubat, saya nak sembahyang duha, saya nak bersedekah,
Saya nak kuatkan diri saya, insya-Allah. Saya nak bersyukur dengan apa yang saya ada, rezeki yang saya ada. Tuan-tuan ingat balik, Allah ni apa dia? Allah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Allah ialah sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki semua datang dari siapa? Ar-Razzaq, iaitu Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang nak ubah diri, yang nak ubah tindakan, yang nak tahu tentang macam mana program ni berjalan, sebelum seronok apa benda ni? Okey, seronok bila dah masuk program ni. Ilmu pemakanan yang tak pernah bermain di fikiran pun selama ni. Even kerja bahagian kesihatan. Itulah dia ilmu ni dia tak belajar masa dalam universiti. College pun tak belajar. Ilmu makan kita belajar hari-hari, tapi ilmu cara nak jaga makan tak belajar. Betul tak? Berat saya 41, tinggi 144. 144 tak langsung. Kak Acik, berat akak dah normal, ideal. Tahniah. Masya-Allah. So kalau akak mungkin nak capai objektif lain, nak fit ke sebagainya, boleh selagi. Ain 150, berat 63. Kak Ain ada lagi. Saya tengah congak ni 7. Okey, 7 40 47. Tinggi saya 150. Baik. Kak Ain 47 lebih kurang. So 63 tolak 47 berapa Kak Ain? Banyak lagi ni Kak Ain. Tak apa Kak Ain, jangan patah semangat ya. Kuatkan usaha. Lepas ni Kak Ain akan melangkah seperti nurse yang baru. Semua doktor-doktor dekat hospital Kelang tu akan mula tertanya, apakah formula yang Kak Ain menggunakan? Seramai peserta saya ni, dia menyebabkan dia jadi famous lepas tu. Siapa rasa nak famous boleh lah. Kurang Sebab orang dah mula tanya dia, Kak Ain, kan Ain akak lagi lah tak ada ilmu langsung, main makan je. Betul tu, main makan je kita selama ni. Main bedal je makan kan. Hai Hanan. Hanan. Hai. Kat page. Cumi nak cakap apa-apa? Badan sihat bahagia, tapi kalau badan sihat dan cantik lagi bahagia. Betul Kak Ana, betul. Suami akak pun seronok dengar benda tu. Saya nak cerita sikit lah. Saya sebagai seorang suami kan, saya tak, masa Coach Umi ni gemuk, saya tak cakap dia gemuk. Saya nak jaga hati dia. Tapi dalam hati saya hari-hari saya kata, kau ni tak sedar-sedar kau gemuk ni. Masa saya, contoh bang, saya tengah balik ceramah ya bang, ayah dah makan belum? Belum lah bang. Abang belikan pizza ya. Oh, dia punya order dia lain macam. Ayah dah makan belum? Belum lah bang. Abang belikan McD, belikan KFC. Saya ni, saya takkan kecewakan permintaan isteri saya ni. Saya beli je. Walaupun benda tu menggemukkan dia. Yang penting dia bahagia makan pizza. Okey? Bahagia sangat tu lah gemuk tu. Kan? Jadi sekarang saya tanya anak saya, Hadijah kan. Hadijah, mana best? Ibu gemuk ke ibu kurus? Dia kata, ibu yang kurus lah. Ibu ni gemuk dia kata. Dia yang kecil tu pun tahu ibu dia gemuk. Okey? Anda macam minta maaf kalau kata-kata saya ni macam agak kasar sikit. Minta maaf Kak Ain, lagi 13 kg insya-Allah. Boleh Kak Ain? Teruskan Kak Ain Kak Ain jadi inspirasi kepada semua nurse. Perjuangan Kak Ain adalah mengkuruskan semua nurse satu Malaysia. Okey. InsyaAllah boleh Kak Ain. Boleh Kak Ain insyaAllah. Supaya orang sihat, bahagia, pergi Mekah pun bahagia, tenang, tak stres. Ini hari-hari bawa lemak hari-hari. Fikir bila nak hilang, bila nak hilang. Dah tak buat apa-apa memang tak hilang. Cuba buat tindakan, hilang lah dia. Okey. Ingat, tindakan yang anda lakukan sekarang akan merubah siapakah anda pada Januari 2021. Kalau anda tak ubah sekarang, Umi. Ya Allah. Jangan Ali. Ada ribut sikit sini. Kacau betul lah. Minta maaf saya punya meja ni bercantum. Jadi dia tarik kursi terbalik. Okay. So apa dia? Buatlah tindakan sekarang. Tak rugi pun Okay. Itu saja, terima kasih kepada semua. Minta maaf lah 1 jam setengah. Itulah saya kalau cakap ni, sebenarnya saya dah heran lah 2-3 hari ni. Kalau anda perasan saya dah cakap sekat 2 jam lah. Sebelum ni saya hanya last 1 jam atau setengah jam. Tak tahu kenapa saya macam seronok walaupun orang tak ada tengok pun. Sebab saya bayangkan anda dah macam, satu orang yang tengok ni dah macam rahmat bagi saya. Okey. Saya doakan anda bahagia, kaya, dan jangan lupa kakak-kakak, abang-abang yang betul-betul nak program, yang betul nak masuk program, jomlah sama-sama mesertai kami. Betul Ustaz, jika diizinkan kurus pada tahun depan, akak nak tuntut dari suami akak, sebab sebelum ni bila sebut nak ke Mekah, suami selalu cakap kurus dulu. Nampak?
suami Kak Yati sebenarnya dia tak sanggup nak tengok masa dekat Mekah nanti Kak Yati termengah-mengah. Dia tak sanggup nak tengok Kak Yati sebab dia sayang Kak Yati tau. Dia tak sanggup nak tengok Kak Yati daripada Safa ke Marwah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tengok jemaah saya yang badan besar. Hari pertama ustaz ustaz ada tak orang boleh tolak saya suroda? Dia kena bayar tolak suroda tu sebab saya ni tukang tolak selalu. Saya kat sana tuan-tuan, saya buat kerja tolak tau. Tuan nampak je saya ceramah-ceramah ni, tapi kat sana saya tolak orang. Saya tolak orang pergi buat umrah. Satu kali tolak anda kena bayar 400 rial kos dia. 400 rial kena bayar. Jadi that's why kena buat perubahan sekarang, pelaburan biar sekarang. Daripada melabur kat sana nanti. Dan antara halangan orang yang badan besar ni, dia tak larat nak ulang alik masjid. Kesian kat dia. Sedih sangat. Tak larat. Umi, lepas ni live kan? Okay, lepas ni anda boleh jumpa di page Coach Umi Mohsen dia kata dia tak sabar nak live dengan nak jumpa anda semua. So boleh live dengan dia lah. Okay. Kat mana? Page Umi Mohsen. Okay. Ada tak live sekejap lagi? Ada? InsyaAllah kata insyaAllah. Kalau ada lah. So anda standby je. Siapa yang nak follow boleh follow Coach Umi Mohsen. Okay. Sebabkan suami Kak Yati sayang Kak Yati lah, dia tangguhkan dulu. Macam Umi Rozaina pun sama. Saya hari-hari setiap bulan saya pergi sekolah dia, saya cakap dia, Umi jom lagi Mekah, Umi jom lagi Mekah. Suami Umi belum izinkan lagi. Suami Umi kata pergi haji terus. So saya kata kat dia, insyaAllah haji 2021 dia dah sihat, badan dah kurus, insyaAllah lebih ringan, nak buat ibadah pun senang. Itu je objektif utama kita adalah nak mudahkan nak buat ibadah. Okay? Kalau anda salah niat, salahlah tujuan. Tapi kalau anda betulkan niat, insyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan. Baik, itu saja. Have a good day. Have a good week, insyaAllah. Lapangkan minda, ceriakan hati, jadi orang bahagia. Dan sekejap sebelum habis, saya nak anda pegang dada anda masing-masing. Kata tahniah kat diri sendiri, masya-Allah, amazing. Anda sanggup tunggu saya punya live ni sampai habis. Cakap ke dia anda tahniah. Tahniah ke dia anda, angkat tangan kan. Cakap tahniah, sebut dah. Tahniah Ain, masya-Allah. Tahniah Yati, sebut nama sendiri. Tahniah Kak Liza, tahniah Kak Arniza, tahniah Kak Arina. Semua-semualah. Cakap tahniah pada diri anda kerana anda telah berjaya untuk mengharungi hampir 2 jam sebenarnya. Kalau anda panggil saya ceramah ni, kat ceramah corporate anda kena bayar lebih kurang ribu-ribu juga. Okay? So hari ni saya nak campakkan saya percuma je ilmu ni. So saya nak anda angkat tangan angkat tangan kanan, letak kat hati sekarang, pegang, kata ya Allah, terima kasih ya Allah, saya insya-Allah saya nak ubah diri saya. Tepuk diri anda, kata saya nak ubah diri saya, saya nak berjaya dalam hidup saya nak jadi orang kaya, saya nak jadi orang beriman, saya akan ubah diri saya insya-Allah. Januari 2021 saya akan jadi something yang baru. Januari 2021 saya akan berjaya capai. Cakap tangan kat sendiri, saya Januari 2021 saya pakai baju saiz S. Saya akan jadi orang kaya yang beriman. Saya jadi orang yang tenang. Saya jadi orang yang betul-betul positif. Saya jadi orang yang betul-betul tekad. Saya nak ubah diri. Saya bukan diri saya sekarang, tetapi saya ada orang yang sentiasa ada mind positif yang nak ubah diri kita, insya-Allah. Itu saja. Semoga anda semua dapat puncak kejayaan, insya-Allah. Nanti jangan lupa habis sesi ni tolong tuliskan learning points. Apakah yang anda pelajari dekat ruang komen ni? Saya akan baca, tuan-tuan. Tolong tuliskan dekat ruang komen apakah aha moment, apakah learning point yang anda pelajari pada hari ini. Baik, saya pun ada kelas ni. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.